Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas taufik Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan pembelajaran kita, mudzakarah, perbincangan kita dalam kitab daripada kitab Penawar Bagi Hati yang telah dikarang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Mandili. Jadi kita syukur pada Allah walaupun kita sekarang ni sidang jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, kita telah dihadapkan sekali lagi dengan ujian yang berkait dengan arahan PKP, arahan pergerakan kita, SOP kita. Jadi ini semua adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah tentu yang menuntut yang pertama-tama kita sabar, yang kedua kita redha. Jadi kita panjatkan, banyakkan rayuan kita, rintihan kita pada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pada satu masa ataupun dengan segera, dengan kadar yang segera mungkin bebaskan kita daripada ujian ini sehingga dapatlah kembali kita mengimarahkan surau kita ini dengan cara yang semirip mungkin sebagaimana amalan-amalan yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang muka Subhanahu Wa Taala, ini juga ada kaitan dengan apa yang kita belajar tentang sabar ini kan. Inilah tengah-tengah belajar pasal sabar pula tu. Kena macam ni, maka kita kena praktikkan apa yang kita telah ni. Apa dia? Kalau kita pelajaran kita hari ni, insya-Allah kita sambung muka surat 78, yang mana sabar ini adalah berkenaan dan sabar atas taat. Sabar untuk melakukan ketaatan. Macam kita ni. Allah Ta'ala suruh kita menuntut ilmu, maka kita nak sabar atas menuntut ilmu. Kalau tak dapat pergi surau, melalui Facebook pun Facebook lah, live pun live lah kan. Mana kita nak kena sabar tu? Sabar banyak kita ni kan. Dan sabar atas taat itu, kata pengarang. Elok dah dengan tajuk kita ni kan. Dan sabar atas taat itu setengah daripada pekerjaan yang sukar. Sebenarnya sabar untuk melakukan ketaatan ini adalah perkara yang bukan mudah. Perkara yang ada kesukarannya, memerlukan kegigihan, memerlukan tekad, memerlukan kesabaran. Kata pengarang lagi, dan berhajat orang yang mengerjakan taat itu kepada sabar pada 3 masa. Ada 3 keadaan ataupun bila satu orang tu nak buat satu amalan. Katalah contoh nak semayang. Nak semayang, isyak berjemaah. Nak pergi surau lah ni dia pun. Maka semasa, ada 3 masa yang mana terlibat dalam beberapa bentuk sabar ini. Yang pertama, kata pengarang, ialah masa pertama, iaitu pada permulaan mengerjakan ibadah. Tu yang mula-mula bila nak start buat tu, maka di sini ada perlukan kesabaran dari segi mana? Dengan menghasilkan ikhlas dan sabar daripada umpama riya. Pertama, dia nak ikhlas. Sebab bila kita nak ibadat, kita nak buat apa pun tentulah kata lillahi ta'ala kan, kerana Allah. Jadi, apa yang sabar yang kita nak kena jaga? Sabar daripada terjebak dalam riak. Jadi riak ini adalah satu sifat menunjuk-nunjuk, melakukan sesuatu kerana nak tunjuk pada orang. Maka itu riak. Yang ni memang susah lah. Itu dia kata, nak mengerjakan taat ni sebenarnya satu perkara yang susah, bukan senang. Jadi
Apa yang mula-mula dia kena buat? Yang ni masa yang pertama untuk bersabar itu ialah semasa nak mulakan satu amalan, satu perbuat ibadah, maka iaitu kita nak sabar daripada melakukan riya. Kerana itu berlawanan dengan ikhlas, tuntutan ikhlas. Itu yang mula-mula. Yang kedua, bila tu nak sabar tu? Masa yang kedua ialah pada ketika mengerjakan taat tengah semayang ni. Jadi, tadi nak mula semayang, dia kena sabar, jangan riak. Okeylah, dia pun lawan. Dapatlah semayang, usalli fardul isya, arba'a rakaat, lillahi ta'ala. Dia pun semayang, Allahu Akbar. Bila dia semayang, semasa mengerjakan semayang ini, apa bentuk sabar yang kena ada supaya tiada malas ia daripada menunaikan segala yang fardu dan sunatnya. Jadi di sini, sabar masa kita melaksanakan ibadah ini, perintah Allah ini, ketaatan ini ialah sabar dalam kita menyempurnakan fardu dan juga sunat-sunat. Kita semayang ni, kita mulalah rasa malas kan, nak baca surah pun rasa malas, kena pula semayang seorang-seorang, lagilah kita rasa malas kan. Fatihah cukuplah. Maka itu pun satu bentuk malas. Sah sebab Fatihah kita baca. Tetapi kita baca, kadang-kadang Fatihah tu kita baca dalam keadaan yang sangat-sangat tak patut. Sebab malas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pun haru-haru, kalut. Sedangkan pada masa tu kita kena sabar. Memang berat. Dalam kepala kita ni macam-macam. Aku nak buat ni, lepas ni aku nak kena buat ni, banyak lagi kerja. Tapi kena sabar. Tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kena. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu nafas juga kan. Tak boleh. Itu kita kena faham. Ini adalah perkara yang semasa sedang membuat tu. Inilah perkara yang sabar kita nak buat. Iaitu sabar tidak malas. Untuk kita ni tidak rasa malas nak menunaikan, melaksanakan segala yang fardu dan sunat. Kadang-kadang kita skip kan. Kadang-kadang kita nak cepat. Ni ambil contoh semayang lah mudahnya. Nak cepat. Rokok pun tak tasbih. Kira Allahu Akbar. Duduk sekejap. Asal tamak ninah dah okey. Sekadar satu subhanallah. Sami Allah ni manhamidah. Sah kata asal semayang? Sah. Tapi maknanya kita gagal untuk bersabar semasa mengerjakan. Inilah kata mengerjakan taat ini memerlukan kesabaran. Nak mula tadi kena sabar daripada riak. Kemudian seterusnya ialah kita kena sabar daripada untuk menunaikan segala yang fardu dan sunat. Masa yang ketiga, yang seterusnya kemudian daripada mengerjakan iaitu selepas habis pula, dah selesai dah semayang. Bila dah selesai semayang, iaitu bersabar. Bersabar ia daripada menyebutnya dan menzahirkannya kerana riak dan sum'ah. Dua perkara besar. Satu, riak ni dia nak menunjuk supaya orang nampak dia. Itu nama dia riak. Tetapi kalau yang jenis bercerita, supaya orang tahu, bercerita, orang tak nampaklah dia sembahyang tahajud. Dia sembahyang tahajud. Dia sembahyang pun dalam gelap, elok je, tak nampak, duduk kat rumah dia kan, orang tak nampak pun, dia pun tak boleh nak tunjuk kat orang. Tapi esok tu, Allah ngantuk je, ya Allah. Orang pun tanya, kenapa? Allah tak adalah, tak apa cukup semalam je lah. Pukul 4 tu dah bangun dah. Tu tak tidur lagi lah, tak ada lagi rehat ni. Jadi, kenapa? Tak adalah, semayang lah sikit-sikit kan. Jadi kita ni pun gitulah kan, bukanlah elok sangat. Nampak tu macam tawaduk je bunyi dia. Tetapi ada kat situ sum'ah. Sum'ah ini maknanya kita nak memperdengarkan amalan yang baik kita kepada orang. Jadi ini dia punya, kita kena sabar daripada terlibat dengan sum'ah ini. Jadi nak melaksanakan taat ini ada 3 tempat. 3 masa dia, 3 period dia. Pertama nak mula, semasa buat, selepas buat. Nak mula tu, kita nak buat tu kerana Allah sungguh, jangan riak, jangan nak nunjuk-nunjuk kat orang. Tengah buat tu, kita kena sabar daripada malas.
Asalkan sah je. Jangan. Kita nak, sebenarnya kita kena buat ni ialah dengan penuh kesungguhan supaya kita dapat ibadah yang sempurna. Itu dia. Ibadah yang sempurna. Jadi untuk yang sempurna kita kena buat segala yang sunat, segala yang ni, maka kita kena buat elok-elok. Dan setelah selesai, kita jauhi daripada riak dan sum'ah. Jadi sum'ah ni kadang-kadang kita tak perasan. Jadi inilah perkara yang penting untuk kita faham. Memang susah lah. Memang susah. Jadi susah tak susah pun, inilah perjuangannya. Maka itulah yang kita kena sabar. Itu sabar bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, kata pengarang, meninggalkan segala maksiat. Tadi, bersabar untuk melaksanakan ketaatan. Sabar untuk taat perintah Allah. Yang sekarang ini ialah sabar dalam meninggalkan segala maksiat. Dan maksiat ni dulu. Maksiat tu apa? Maksiat apa sahaja yang kita langgar perintah Allah, maksiat lah. Itu maksiat. Apa sahaja yang kita langgar perintah Allah, itulah maksiat. Cuma maksiat ini ada yang tahap, ada hukuman. Ada maksiat tahap setakat dosa. Dosa pula ada dua. Dosa besar, dosa kecil. Kan? Tapi ada juga yang tahap maksiat yang ada hukuman dunia. Apa dia? Zina. Itu maksiat. Ada hukuman dunia? Ada. Mencuri itu sebenarnya maksiat. Sebab dia langgar perintah Allah supaya jangan curi, ambil harta orang. Dia curi. Maknanya dia melakukan maksiat. Tapi adakah dia hanya sekadar berdosa? Tak. Kalau mengikut yang Allah Ta'ala dah tetapkan, dia ada hukuman dunia. Orang tu kena ni, kena apa semua. Macam itulah. Sebab ada setengah tu ialah berdosa. Macam contoh, yang contoh kita mudah cerita ni, kita katalah mengumpat. Mengumpat ni dari segi hukum syarak tak adalah hudud. Tak adalah dia kenakan hukuman. Tapi kalau kita mengumpat orang tu menyebabkan maruah dia jatuh, orang tu saman pula, kita dibuktikan pula ada dalam video pula dah. Kan? Itu hukuman jugalah, tapi maknanya hukuman dari segi undang-undang dunia. Undang-undang sivil negara ni lah. Tapi maksudnya ada maksiat ini yang serius sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan hukuman yang khusus. Tapi ada maksiat besar macam contoh riba. Besar tapi dia tidak ada hukuman. Tak adalah siapa yang ambil riba kena rotan 80. Tak ada. Tapi kalau orang minum arak kena rotan. Ada. Maksiat minum arak tak ada. Jadi maksiat. Jadi apalah, tak kisah bentuk maksiat. Meninggalkan maksiat itu, segala maksiat itu juga adalah memerlukan kesabaran. Dan sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu. Al-mujahidu, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga Ibn Hibban daripada Sayyidina Fudalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu. Jadi Fudalah bin Ubaid ini seorang yang sahabat yang kira tokoh. Dia ni antara sahabat yang besar juga, terlibat dalam Bai'atul Ridwan, dan setelah perluasan wilayah Islam ini, dia dilantik menjadi qadi di Damsyik setelah wafatnya Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka dia dilantik menggantikan. Maknanya dia alim lah, nak jadi qadi, nak jadi hakim ni. Maksudnya qadi tu bukan yang nikah kahwin tu. Bila kita sebut qadi kat sini, maksud dia hakim. Hakim di Damsyik ialah Sayyidina Fudalah bin Ubaid ini, yang mana Sayyidina Fudalah bin Ubaid ini telah meriwayatkan satu hadis yang kata dia, Rasulullah SAW telah bersabda, al-mujahidu man jahada nafsah. Bermula yang berperang itu mereka yang memerangi ia akan nafsunya. Jadi bila macam tu, maksudnya bila Nabi SAW kata mujahid, seorang pejuang, seorang mujahid ni ialah orang yang berjihad dengan nafsu dia sendiri. Maka itu sudah menunjukkan memerlukan kesabaran.
memerlukan kesabaran. Nak berlawan, sabarlah. Kena sabar. Memang kesabaran yang tinggi lah kan. Jadi, kata pengarang lagi, dan sabar daripada maksiat itu lebih sukar daripada sabar atas mengerjakan taat. Macam tu. Kalau tadi kita rasa, susah dah. Sebelum kena sabar, tengah buat kena sabar, lepas buat pun kena sabar. Tapi sekarang ni, kata pengarang, bahawasanya sabar daripada melakukan maksiat itu, ataupun sabar untuk meninggalkan maksiat itu, adalah lebih susah daripada sabar untuk mengerjakan taat. Kenapa macam tu? Istimewa maksiat yang sudah diadatkan. Maksudnya, especially. Yang kata susah itu ialah terutamanya apabila maksiat itu yang berkaitan dengan perkara yang dah menjadi adat. Adat ni apa maksud dia? Menjadi kebiasaan kita. Jadi tuan-tuan, perempuan, saudara-saudara yang Allah Subhanahu Wa Taala, dia bila benda dah jadi kebiasaan, dah jadi habits, dah jadi kebiasaan, habits kita ni, maka maksudnya dia dah masuk dalam kita punya darah daging lah. Habits. Kenapa? Katanya pengarang, kerana bertolong-tolong padanya tentera hawa nafsu dan tentera adat. Tentera adat. Maknanya ada satu nafsu dia sendiri dan satu lagi adat kebiasaan ni, benda tu dah jadi norma dah. Norma. Kan? Kita sekarang norma baru ni. Maknanya dia dah jadi norma dah. Orang dah automatik. Contoh, jumpa tak salam dah. Letak tangan kat dada je. Kan? Dah tak adalah salam tu. Mana dah jadi norma. Dah jadi kebiasaan, adat kebiasaan kita. Maka pada masa itu nafsu pun okey dan kebiasaan kita pun okey. Maka itu menjadi susah lagi. Jadi dia kata kat sini, kenapa yang kata susah tu? Ialah kerana bertolong-tolong padanya tentera hawa nafsu dan tentera adat. Maka jika berhimpun kepada keduanya oleh mudah mengerjakannya, nescaya tiada sabar daripadanya melainkan as-siddiq. Artinya orang yang banyak benar. Jadi macam ni. Maksud dia apa? Maksud dia, sebab bila benda tu dah jadi kebiasaan, dah jadi adat kebiasaan, maka di situ pertama nafsu kita memang suka. Suka apa? Sukalah nak buat maksiat tu. Benda yang tak elok tadi tu. Ataupun nafsu kita ni cenderung sangat nak buat dan disokong pula oleh environment yang mana benda tu dah biasa dah. Dah biasa. Jadi kat sini maknanya berganda dia punya susah dia tu. Kesabaran yang tinggi sangat diperlukan. Sebab tu kata pengarang kita, maka jika berhimpun kepadanya keduanya oleh mudah mengerjakannya, nescaya tiada sabar melainkan orang yang as-siddiq. Orang yang as-siddiq ni maksudnya orang siddiqin. Orang-orang ni memang wali besar lah maksudnya. Orang yang dah tawan nafsu dia sendiri. Orang macam ni dia tak kisahkan orang, dia tak kisahkan adat istiadat apa semua. Yang tahu dia tahu Allah suka ke Allah tak suka. Ini sifat yang kita nak kena belajar, yang kita kena usaha. Para sahabat Nabi SAW, mereka ni satu je. Soalan hidup mereka ni satu je. Allah suka ke Allah tak suka aku buat ni? Kan? Dan sebab tu kita akan dapati dalam hadis-hadis ni banyak pertanyaan-pertanyaan sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, apa patut aku buat? Okey ke aku buat macam ni? Kenapa? Kerana mereka ni sangat-sangat nak tahu adakah Allah suka, Allah tak suka. Dan sudah tentu yang Allah suka tak suka ni mereka hanya akan dapat faham melalui Rasulullah. Sebab tu mereka akan tanya dan mereka begitu sensitif. Sama ada Rasulullah suka tak suka ni bagi mereka indicators kepada suka tak suka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para sahabat Nabi SAW dia ada sifat ni. Sifat yang benar-benar siddiq ni. Membenarkan Allah dan Rasul. Seorang sahabat, dia tengah buat rumah. Buatlah atap tu bagi cantik sikit. Buat kubah sikit. Rasulullah melintas je. Jalan dalam Madinah tu, lintas rumah dia tengah renovate.
Tiba-tiba, bila tengok keadaan macam tu, Rasulullah terhenti dan Rasulullah tanya, ni rumah siapa ni? Orang pun beritahu, ni rumah Fulan-Fulan. Okeylah, Rasulullah pun senyap dan Rasulullah pun berjalan. Dia balik rumah, adalah pula orang bercerita, tadi Rasulullah lalu. Lepas tu Rasulullah tengok rumah kau, dia tanya, ni rumah siapa? Dia pun duk fikir, kenapa Rasulullah tanya? Akhirnya dia kata, ni mesti sebab Rasulullah tak suka ni. Maka dia telah ratakan balik renovation yang dia nak baiki tu tak jadi. Ratakan balik asal semula. Kemudian dia pergi ke masjid Nabi. Jumpa Nabi SAW, bagi salam dan sebagainya. Lalu dia pun kata, ya Rasulullah, rumah saya lah yang tuan tanya itu. Jadi saya dah ratakan, saya dah betulkan balik dah. Rasulullah SAW, maknanya Rasulullah tak ada suruh pun. Rasulullah hanya sekadar bertanya. Tapi bertanya tu macam tak berapa berkenan. Rumah siapa ni? Buat macam ni. Jadi itu pun sudah cukup oleh para sahabat Nabi SAW. Sebab hidup mereka ni ialah nak menentukan yang ni Allah suka ke Allah tak suka. Dia tak ada benda lain. Dia tak ada maksud lain. Dia tak ada niat lain. Kepentingan lain tu tak ada. Dia bagi mereka ni ialah Allah suka, Allah tak suka. Ini orang yang benar-benar, yang siddiq, yang membenarkan Allah dan Rasul. Dan yang paling top siddiq dia, Sayyidina Abu Bakar lah. Kan? Kenapa? Itu balik cerita Isra' Mi'raj. Kan? Bila Abu Jahal datang cerita, Bakar ni aku nak cerita. Bagus punya cerita. Kau dah dengar belum? Apa benda? Inilah kawan kau tu lah. Muhammad yang gila tu. Kenapa pula? Kau cuba fikir, katanya Abu Jahal kan. Cuba hang fikir betul-betul. Adakah patut dia abang kata malam tadi belum tidur tu dia pergi Syam, dia pergi sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dia patah balik, subuh dah balik kat Mekah. Ada patut, ada kai ke? Kan? Jadi Sayyidina Abu Bakar, dia tak tanya. Dia tak tanya, maknanya yang dia tanya macam ni. Dia kata, betul ke Muhammad yang cakap macam tu? Dia tak tanya, ya ke logik ke macam tu? Tak. Tapi dia nak tanya satu je. Ni betul Muhammad yang cerita macam tu? Kata Abu Jahal, lah, dia sendiri cerita kat aku. Bukan aku duk cari orang lain. Dia sendiri abang kat aku ni. Tu apa tu aku minta izin pula dengan dia. Aku nak abang kat orang. Dia kata, pergi lah abang. Aku abang ni, aku cari hang dulu. Maka katanya Sayyidina Abu Bakar, kalau betul Muhammad yang cerita, betul Muhammad yang bagi tahu macam tu kat hang, kalau lebih jauh daripada tu pun aku percaya lagi. Maka daripada situlah datangnya As-Siddiq. Rasulullah SAW memberikan gelaran kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, dengan gelaran As-Siddiq. Orang yang sangat-sangat membenarkan Allah dan Rasul. Jadi ni yang kita nak usaha dalam diri kita ni. Jadi memang susah apabila benda tu dah jadi habit, benda tu dah jadi norma, dah jadi adat kebiasaan, lebih-lebih lagi adat kebiasaan sesuatu tempat itu, masyarakat itu, maka orang kata apa, berganda. Yang nafsu pun memang suka, yang kebiasaan masyarakat pun okey. Habis. Contoh apa dia bagi kat sini? Kata pengarang kita, seperti kat mana ni? Mengajarkan seperti mengumpat dan berdusta. Bermula yang demikian itu seperti mengumpat dan berdusta. Mengumpat ni memang pun benda tak elok. Tahu, maksiat, tahu. Kalau Isra' Mi'raj tu bukan main lagi, mengumpat ni macam makan daging saudara sendirilah apa semua. Okey. Masalah dia sekarang, benda tu seronok. Mengumpat hal orang ni seronok. Sudah. Kan? Mengumpat hal orang ni sangat seronok. Dan masyarakat pula, adat masyarakat ni, resam masyarakat pula macam seolah membenarkan. Okey je. Aku ni bukan nak mengumpat, tapi aku nak cerita yang betul. Kenapa? Ini yang aku nak cerita ni. Tapi bukanlah nak mengumpat dia orang, tapi nak bagi tahu hang. Hiduplah teman nak mengumpat. Ini sahaja nak kabur. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kebiasaan okey. Tak apalah, benda betul kan. Kau cakaplah apa benda, apa cerita ni. Cakaplah.
Jadi ini semua bukankah sangat susah kita nak meninggalkan maksiat? Sabar tu kena tinggi. Sebab apa benda tu dah jadi adat dah. Sabar tu kena tinggi. Sabar kita nak meninggalkan juga. Kenapa? Environment tidak membantu kita. Nafsu pula memang suka nak cerita orang ni. Kalau orang cerita hadiah je dia marah. Ataupun berdusta menipu. Kalau benda dah jadi menipu, dah jadi habit, dah jadi perangai, dia memang akan jadi lebih susah lah. Dia menipu ni, mula-mula rasa bersalah. Lama-lama dia dah jadi habit dah. Tak menipu tak boleh. Kan? Asal bercakap je nak tipu. Asal bercakap je nak tipu. Jadi itu susah. Lebih-lebih lagi apabila suasana itu mendukung perbuatan maksiat tadi. Adat, dia menjadi adat. Maka dan berhajat pada menolak akan yang demikian itu kepada sabar yang bersangatan. Jadi nak sabar benda yang macam ni memang sangat-sangat memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Ini bahagian kedua. Bahagian pertama tadi nak sabar dalam melakukan ketaatan. Bahagian yang kedua, sabar meninggalkan segala maksiat. Sabar kerana nak kan segala maksiat. Jadi dua jenis dah. Kemudian ada pula bahagi yang ketiga. Yang ni kategori ketiga ni apa dia? Barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, tetapi baginya ikhtiar pada menolaknya. Faham ke tu? Maksud dia, ada satu situasi yang mana dia ini bukan ikhtiar, bukan pilihan dan bukan usaha orang tu, seseorang. Tapi benda tu terjadi. Cuma dari satu segi dia ada kepilihan, ikhtiar untuk menolaknya. Untuk menolaknya. Seperti apa? Ni contohnya mudahlah faham. Seperti menyakiti akan dia oleh orang yang lain dengan lidah atau dengan tangan. Jadi contohnya gini, orang buat tak elok kat dia. Jadi itu bukan kuasa dia, bukan pilihan dia pun. Takkan ada orang, kau buat tak elok kat aku, kau buat. Tak boleh lah, mana ada. Kan? Maknanya tu adalah yang mana yang pengarang kata, yang bahagian yang ketiga ni ialah barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Maknanya itu bukan kehendak dia, bukan dia punya pilihan, bukan dia punya usaha. Iaitu sebagaimana contoh, orang ni menyakiti dia, sama ada orang kata ke, dengan tangan ke dan sebagainya. Maka sabar atasnya dengan ketiadaan membalas. Maknanya, orang buat jahat kat dia, itu di luar kawalan. Bukan dia punya kehendak. Tetapi, macam mana dia respon? Nak balas tak balas, itu dia ada kehendak dia. Dia ada dia punya pilihan. Jadi, dia nak sabar tak nak balas tadi tu, itu memerlukan kesabaran yang tinggi. Berfirman Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala kata, وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. Artinya, dan demi Allah selagi akan sabar oleh kami atas menyakiti kamu akan kami. Maksudnya apa? Sesungguhnya kami akan tetap bersabar atas apa sahaja gangguan, apa yang kamu sakiti kami itu, kami tetap akan bersabar. Jadi di sini Allah Ta'ala menceritakan bagaimana satu golongan yang mampu, walaupun orang buat buruk, dia boleh sabar daripada membalas buruk. Sama ada dia tak balas atau dia mungkin lebih tinggi sabar dia balas dengan kebaikan. Jadi ini memerlukan sabar yang lagi susah lah dari tadi. Kan? Tapi dia tidak ada sangkut paut dengan pilihan, kehendak. Sebab kita memang kita tak ada pun orang yang suruh kau pukul aku lah, kau pukul aku. Tak ada. Kau katalah kat aku. Tak ada. Jadi ini adalah kategori yang ketiga. Ada berapa dah kategori? 3. Pertama, sabar untuk taat.
Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar atas perkara yang bukan pilihan dia, yang bukan di luar kawalan lah, maksudnya yang di luar kawalan dia. Dia boleh sabar atas perkara itu. Okey. Termasuk yang keempat. Ni laju sikit ni. Bagi yang keempat, barang yang tiada masuk ia sama sekali di bawah ikhtiar. Maksudnya, sama juga macam tadi, iaitu perkara yang di luar kawalan dia, seperti mati. Seperti mati kekasih dan binasa harta dan segala bala. Maka sabar atasnya setinggi-tinggi segala pangkat. Maksudnya, dia macam ni. Yang tadi, memanglah dia tak boleh kawal lah orang. Orang nak suka tak suka, dia pun tak boleh nak buat apa. Tapi, cara nak respon dalam kawalan dia lah. Kan? Maknanya dia boleh tolak. Dia boleh ni. Tetapi, kalau untuk yang keempat ini, ialah satu-satu perkara yang mana memang di luar kawalan dia. Seperti apa? Mati orang yang dikasihi, harta binasa hilang ke apa ke, dan apa sajalah balak ni macam kita COVID sekarang ni, maka kita sabar atas perkara-perkara yang sebegini. Inilah setinggi-tinggi segala peringkat dia. Maknanya di sini pangkat yang paling tinggi dalam bersabar ini ialah bila kita bersabar, redha menghadapi ujian kesusahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh-contoh tu dia bagi gitulah, orang mati. Itu besarlah bagi kita kan, ujian besar. Harta kita hilang, kena curi ke, terbakar ke, apa ke pun susah. Tapi benda atas ni lah benda yang berkait dengan sejauh manakah kita telah bersihkan hati kita ini sehingga kita tidak menjadi satu perkara yang membebankan. Sebab kita kembali semula kepada pemilik sebenar apa yang kita ada ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak sabar dan redha ini adalah perkara yang besar. Sini pengarang membawa kata-kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini saya dah pernah cerita. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni daripada kecil dah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ni lah antara orang muda yang paling alim dalam kalangan para sahabat. Jadi kita kena beri perhatian lah dengan apa yang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini kata. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sabar di dalam Quran atas tiga peringkat. Maknanya sabar dalam Quran ni, kata Abdullah bin Abbas, sabar dalam Quran ni ada tiga kategori. Pertama, sabar atas menunaikan segala fardu. Itu kategori pertama. Dan ini kita dah ceritalah. Dan baginya 300 pangkat. Mana ada 300 ganjaran. 300 pahala dia. Mana kita sabar melakukan ketaatan, maka itu dapat 300. Dan sabar atas yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, mana dia meninggalkan, dia tak buat, dan baginya 600. 600 dia punya pangkat dia. Dia punya ganjaran dia. Dan sabar atas balak pada ketika jatuh ia dengan terkejut. Maksudnya apa tu? Maknanya bila musibah yang ditimpa tu dengan mengejut. Dan baginya 900 ganjaran. Macam tu. 900 pangkat ni ganjaran dia. Maka di sini sabar dengan redanya dalam keadaan yang betul-betul zas kena tu, terus kita sabar. Itu 900. Tapi kalau dah macam-macam dah, esok tu baru sabar, tu dah tak ada ni sangatlah. InsyaAllah. Macam mana ni? Kita habiskanlah alang-alang ni. Lepas ni kita boleh mula dengan bab baru. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan tak kala adalah iman yang sempurna itu bersusun daripada sabar dan syukur. Jadi dia kata, iman ini ialah susunan ataupun gabungan jalinan daripada dua sifat, sabar dan syukur.
Maka menyebut hamba kemudian daripada sabar itu akan syukur. Jadi dia nak masuk pada bab baru ni. Dia kata oleh kerana iman ini adalah antara sabar dengan syukur, maka lepas pada ni aku pun nak cerita pasal syukur pula. Tu dia punya kaitan antara bab sabar ni. Kenapa lepas pada ni bab yang kelima ni dia akan menyatakan tentang syukur? Kerana sabda Nabi SAW, al-imanu nisfani, nisfun fil sabri wa nisfun fil syukri. Artinya bermula iman itu dua nisfu. Apa dua nisfu tu? Dua bahagian. Maka satu nisfu pada sabar. Satu bahagian itu ialah sabar.